Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini saya nak buat sedikit penerangan ringkas, harap tak makan masa yang lama, tentang pembaharuan assessment anda. Okey, pada Ahad yang lepas lah, beberapa hari bulan, Ahad satu lagi lah yang sebelum ni, ada sulam, ada taklimat sulam daripada pihak HEP. Baru saja dapat makluman ini, jadi saya terpaksa untuk buat tambah baik sikit lah berkaitan dengan assessment anda. Okey, saya nak buat taklimat yang ringkas lah. Apa itu sulam? Jadinya ada sedikit improvise sikit lah dengan assessment anda. But hopefully saya tak nak terlalu memberatkan anda. Kita just buat yang simple-simple ya. Supaya yelah tidak mahu membebankan adik-adik semua. Okey, saya akan share skrin saya. Nak mengajak anda semua untuk kita lihat sulam itu sendiri. Okey. Pada 25 April yang lepas, ya, baru lagi, ya, sekarang baru, hari ni baru, sepatutnya saya nak beri recording ni pada Ahad lepas, tapi saya tak sihat. 3 hari, beberapa hari bulan lepas, tapi tak apalah, hari ni pun harap-harap ni tidak terlalu lewat lah. Okay. Baru saja dalam seminggu macam tu saya dapat makluman, saya pun dah bagi tahu sebelum ni. Hopefully tidak terlalu lambat sebab kita akan mulakan gerak kerja sulam ini selepas raya nanti. So ini just as a briefing. Okay. Sulam ni apa? Bukan sulam baju, sulam ni. Sulam tu kalau boleh tengok dekat latar belakang ni, Pusat Kurikulum meminda kaedah pelaksanaan projek khusus daripada University Community Engagement. Sebelum ni kita guna UCE kepada Service Learning Malaysia University for Society. Sulam. So, service learning ni maksud kita akan buat satu khidmat, akan buat satu program yang menggunakan service learning lah. Ada khidmat masyarakat. Tetapi dalam learning punya pendekatan lah. Maksudnya kita akan ada attach nanti dengan society. Tetapi kita akan buat online sahaja. Okay? So itu dinamakan sulam. So sulam ini adalah aktiviti kesukarelawanan pelajar melalui kursus kurikulum atau kurikulum berkredit inilah melibatkan aktiviti pemindahan ilmu daripada pelajar kepada masyarakat. Okay? Bagi pembangunan komuniti sekitar universiti. So, kita akan buat satu program pemindahan ilmu daripada pelajar kepada masyarakat. Okey, apakah program yang kita akan buat? Apakah assessment tersebut? Yang mana program tersebut akan saya nilai, ya. Tapi saya tak nak buat benda ni terlalu membebankan anda. Kita buat relax, ya. Kita buat benda ni seiring dengan kita punya hari-hari biasa kita. Okey, dengan penggunaan teknologi kita. Okey. Next, objektif sulam ni ya untuk menghubung kaitkan teori yang kita belajar dalam HKR 221 yang kita belajar sebelum ni apa berkaitan dengan institusi kekeluargaan. Boleh gabungkan yang kita belajar semester lepas dengan semester ini. Apa teori yang kita dah belajar, I nak you praktiskan ke dunia yang sebenar. I nak you sharekan dengan community. Okay. Kedua, membantu kesejahteraan komuniti melalui sumbangan idea. Okey, ilmu anda, kemahiran dan kompetisi pelajar. Ketiga, menjalin kerjasama simbiosis antara pelajar, tenaga pengajar dan komuniti. Dan yang keempat, meningkatkan sahsiah dan kemahiran sivik dan kewarganegaraan anda. At the same time nak membina anda punya kemahiran komunikasi anda. Okey. Macam mana sulam ini akan dilaksanakan? Okey, berikutan COVID-19 ini, so kita akan laksanakan sulam ini dengan cara yang sesuai lah. Kita akan buat semua atas talian. Okey. Kaedah pelaksanaan dan penilaian program sulam akan dijalankan berpandukan garis panduan tugasan yang ditetapkan oleh Pusat Kurikulum seperti di lampiran 2. Apakah itu di lampiran 2? Okey. Jenis tugasan ini ada berbentuk individu dan kumpulan maksimum 3 orang. Okey, sebelum ni saya dah bagikan kumpulan, betul?
Nanti saya akan attachkan sekali lagi Google Drive yang mana anda kena baiki sedikitlah grup tugasan anda. Okay. Senarai kumpulan, maksud saya senarai kumpulan anda. Sebelum ni kita ada berapa orang? 5 ke 8 orang. Nanti saya akan bahagikan, saya akan buat kolom siap-siap. Tapi anda masih lagi berada di grup anda yang lama. Cuma dalam grup yang sama tu saya pecahkan lagi kepada 2 kumpulan kecil. Okay. Sebabnya, saya nak, assignment yang anda telah buat sebelum ni, analisis filem itu masih lagi boleh diguna pakai sebab saya menerima feedback daripada beberapa rakan anda yang mana dah buat tugasan yang saya berikan sebelum ni, iaitu analisis review review filem. Tak apa, anda gunakan itu sebagai idea anda, gunakan itu sebagai modul anda untuk anda sampaikan info dan juga idea dan juga ilmu melalui analisis review itu, analisis filem itu kepada masyarakat nanti. Okey, nanti saya akan berikan link yang baru untuk kumpulan anda yang baru. Maksimum saya akan bagi dalam 3-4 orang lah, tengok nanti. Ya, nanti saya akan bagi link yang baru. Okey, pembangunan modul. Jumlah minimum pengisian modul anda ini adalah 2 hingga 4 jam saja. Okey, apa yang kita kena buat? Anda akan buat live. Kena buat tazkirah, kena buat presentation. Tetapi melibatkan community. Anda kena cari orang, ya. Boleh jadi kawan-kawan dalam kelas kita ni juga. Okey, dia 10 orang sahaja. Yang mengikuti presentation anda itu hanya 10 orang saja. Jumlah minimum pengisian modul 2 hingga 4 jam. Tapi tak payah 2 hingga 4 jam lah, 1-2 jam pun dah okey. Buat sembang-sembang kat live IG ke, live Facebook. Kalau malu sangat kan, boleh je kat Google Meet. Okay, kalau malu dekat Facebook, kalau malu dekat IG dan boleh buat dekat Google Meet. Okay. Tapi kena make sure ada orang join awak punya live tersebut sebanyak minimum 10 orang. Okay. Modul mestilah terdiri daripada topik kandungan silibus. So, that's why saya minta anda menggunakan assignment yang saya beri sebelum ni. Okay. Assignment yang saya beri sebelum ni, analisis filem tu boleh jadikan sebagai modul anda. Okay. So, anda kena buat draft sedikit. Ya. Yeah. Okay, nanti saya akan bagi juga slide ini kepada anda untuk anda baca sekali lagi. Okay, sasaran peserta. Peserta yang akan join live anda itu. Peserta terdiri daripada keluarga, jiran, murid dan pelajar sekolah. Boleh. Boleh semua, siapa-siapa. Panggil Pak Long, Mak Long, Pak Ngah. Ya, boleh kita buat. Bilangan peserta program sulam secara bersemuka dicadangkan 5 hingga 10 orang. Saya cadangkan 10 minimum. Okay. Boleh je lah 5 hingga 10. Bilangan peserta program sulam secara atas talian. Kalau atas talian lagi mudah kan, 10 hingga ke 15 orang. Okay. Kalau yang tadi 5 hingga 10 tu yang atas tu bilangan peserta program sulam secara bersemuka. Kalau buat face to face. Tak payah face to face kan, payah. Melainkan dalam rumah anda tu ada dah cukup 5 hingga 10 orang. Bagi kepada adik-adik, pakcik-pakcik yang ada tu buat. Tapi kena record kena ada bukti. So that's why saya cadangkan buat dekat online saja sebab kita boleh record and then kita boleh screenshot. Okay, kena. Okay, ni macam buat program tau. Nanti you all kena buat kertas kerja, you all kena buat report. Okay. Next. Kaedah pelaksanaan. Okay, pelajar boleh melaksanakan program sulam bersemuka ataupun secara atas talian. Boleh guna dua-dua. Tapi cadangan saya guna online saja, senang. Ya, dengan komuniti masyarakat di lokasi kediaman masing-masing atau kawasan mengikut kemampuan pelajar. Ikut kemampuan. That's why saya suruh buat dekat Facebook. Senang. Ya. Paling-paling korang pun mesti you all ada 100 punya friends lah kan. 100 dah cukup sangat dah untuk memenuhi 10 ke 15 orang yang ikut live. Paksa mak ayah join sekejap. Okay. Bila masa orang join tu, contohnya sampai ke 20 peserta yang join, terus snapkan screenshot. Ada 10 orang friend kan. Screenshot cepat-cepat.
Lepas tu kalau orang tu makin berkurang tak apalah. At least you ada bukti yang you dah ada 20 orang contohnya kan. Okay. So cadangan platformnya Studio UiTM City, tak payahlah ni malas nak buat permohonan dan sebagainya kan. Google Meet, Google Classroom dan lain-lain. Video on IG, Facebook, YouTube, boleh semua. That's why saya cadangkan buat kat IG ke, buat kat Facebook, kat YouTube, boleh. Okay. Asalkan yang mendengar itu adalah 10 orang at least. Okay. Tak ada peruntukan perbelanjaan. So just buat bila-bila masa, tak payah ada peruntukan, senang. Yeah. Jenis aktiviti boleh buat bengkel, boleh buat latihan dalam kumpulan, boleh buat forum, boleh buat boleh buat lah. Contohnya dalam grup nanti ada 3 orang, korang boleh buat forum. Seorang moderator, 2 orang tu nanti jadi panel. Bincangkanlah berkaitan dengan filem yang saya dah bagi tu. Seorang ceritakan tentang satu isu, seorang lagi tentang ceritakan satu isu. And then try to kaitkan dengan isu-isu semasa dah. Kan? Relatekan juga dengan silibus HKR kita. HKR 221 kita ni. Okay? Pecahan pemarkahan. Okay, ini adalah pecahan pemarkahan yang baru. Saya tak nak you apa pun ni pening. Nanti saya akan beri satu lagi. Saya akan beri Google link yang baru untuk you all isi nama kumpulan yang anda semua. Ya. Dan saya akan attachkan sekali pecahan markah. Okay. Penyediaan kertas kerja 20 markah, pembangunan modul 20 markah, pelaksanaan program 30 markah, laporan bertulis 10 markah. Okey, video refleksi pelajar. Okey, lepas you buat program ni nanti di hujung-hujung semester nanti setiap daripada anda kena buat video refleksi. Macam tahun lepas kena buat video refleksi kemerdekaan tu kan. Ni dah nak hujung nanti saya akan minta buat video refleksi pelajar. Buat simple je 1 minit je. Apa yang you dapat belajar sepanjang semester ini. Okey? Okay, itu 20 markah. Ini individu ya. Video refleksi pelajar adalah individu. Okay. So penyediaan kertas kerja ni saya akan bagi template kertas kerja. You all kena sediakan kertas kerja. Very simple. Jangan risau. Ya. Pembangunan modul 20%. Okay, pembangunan modul tu adalah kontennya iaitu adalah analysis review tu lah yang saya dah bagi sebelum ni. Itu kena buat jugalah. Tapi saya takkan tengok secara detail sangat lah, don't worry. So you all buat je draft kertas kerja sebelum analisis review sebelum ni boleh gunakan sebab saya ada dapat feedback yang you all dah start dah buat analisis review tersebut. So boleh itu jadikan sebagai modul ataupun konten untuk you all punya live nanti. Okay. So pelaksanaan program pada hari kejadian nanti, you all boleh pilih bila-bila masa saja lepas raya nanti, set dengan grup nanti, bila-bila masa saja boleh cadangkan, buat, nanti saya akan tengok di live anda. Okay, so itu 30 markah. Okay, and then lepas habis program nanti kena buat laporan bertulis, very simple saja, satu muka saja. Kena screenshot lah. So macam kita buat report program, kena screenshot Screenshot, kena buat berapa orang yang hadir. Kena adalah isi-isi dia tapi tak payah panjang. Buat simple-simple. Okay. Itu saja. Nanti saya akan attach korang sekali. Alright. Itu saja. Kena buat kertas kerja. Macam buat program. Siapa yang dah buat program memang senang. Okay, nanti di hujung nanti semester saya akan pilih satu video refleksi yang terbaik dan satu video live yang terbaik nanti. Okay? Saya tak nak kena submit ke? So ini kalender aktiviti. Tarikh akhir untuk saya hantar laporan sulam adalah 4 Julai. So you have to hantar pada saya mungkin sehari 2 sebelum tu kena hantar supaya saya dapat hantar kepada HEP pada 4 Julai pada minggu ke-13. So pada minggu ke-12 semuanya sudah diselesaikan. Okay? Itu rasanya. Nanti saya akan attachkan di Padlet kertas program, kertas kerja program ni. Tak lima ada kertas kerja sulam. Tu saya akan share. Okay, buka balik.
Mudah saja. Ini contoh. Dah dapat 20 markah kat sini buat kertas kerja. Senang je. Awak isi je nama aktiviti awak tu. Tajuk tu. Okay. That's why saya kata satu grup tu contoh ada 8 orang dah buat berkaitan dengan Joker. Okay. Boleh maksudnya nanti 8 orang tu saya akan bagi kepada 2 grup kecil. So ada 2 grup akan bincangkan berkaitan isu yang sama. Joker kan. So it's okay, tak apa. Buat je. Asalkan tak payah fikir-fikir. So content dah ada, saya dah bagi dah assignment sebelum ni, content dah ada, you just presentkan je nanti. Okay, ni kertas kerja kena buat. Saya akan bagi 20 markah, sikit saja. Pegawai pengiring tak ada, tak payah, ni contoh. Okay, Allahu Akbar, senang, tak payah isi, dah tangan saya. Okay, saya akan bagi template dia, template kosong. Okay, rasanya itu sahaja. Boleh buat draft yang analisis sebelum ni dah boleh start analisis filem tu, walaupun sebelum ni saya kata dibatalkan kan, tetapi boleh jadikan itu konten lah. Cuma saya tidak akan evaluatekan benda tu terlalu mendalam. So okay, tapi sekiranya you ada konten lain nak buat, saya open. Okay, saya tak kisah. That's why saya batalkan sebelum ni yang analisis review tu, analisis filem tu saya batalkan. Yeah. Tapi kalau you nak jadikan itu sebagai konten untuk you punya live IG, live Facebook tu pun boleh. Guna je analisis filem yang saya dah beri sebelum ini. Okay. Apa-apa juga konten tu saya akan bagi je markah. Okay. Don't worry. Itu sahaja rasanya. Saya ucapkan terima kasih. Saya harap semua tak ada keliru sangat lah Buat je lah apa-apa nanti kita buat je kertas kerja. Nanti saya akan share di Padlet. Harap semuanya tenang-tenang saja. Lepas raya nanti kita fikir Raya nanti boleh start buat kertas kerja, baru hantar kepada saya. Alright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.